والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Pertamanya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan kurniaan daripadanya. Seterusnya salawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas kaum keluarga baginda dan para sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda sehinggalah ke hari kebangkitan. Baik, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita teruskan lagi pengajian kita daripada kitab Yaqutin Nafis fi Madhhab Ibn Idris. Baik, jadi kita sampai kepada rukun Kita masih lagi dalam rukun-rukun solat, iaitu pada rukun yang ke-6. Ya. Rukun al-i'tidal. I'tidal. Baik, baca semua. أما بعد فقال شيخ سلمان بن الحبيب أحمد بن عمر الشافعي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبأسراره وبأسراركم في الدارين آمين. أركان الصلاة إلى أن قال والاعتدال وطمأنينة فيه والسجود وطمأنينة فيه والجلوس بين سجدتين وطمأنينة فيه والتشهد الآخر وقعوده فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام وتركه. Baik. Sambungannya wal i'tidal. Rukun yang seterusnya adalah i'tidal. I'tidal. Baik, sedikit yang berkaitan dengan Fatihah, iaitu masalah lahan. Masalah lahan di dalam bacaan Fatihah, iaitu masalah kecacatan dalam bacaan Al-Fatihah. Kerana syarat untuk sahkan bacaan Fatihah, syaratnya jangan ada kecacatan yang merubah makna. Kalau ada kecacatan yang merubah makna, di situ Fatihahnya tidak akan sah. Baik, kita buat kesimpulan di sini secara ringkas. Kalau ada kecacatan, iaitu lahan. Lahan ni kerosakan dalam pembacaan kita terhadap Fatihah. Jadi kita pecahkan dulu. Cacat ni, dia pertamanya nama dia ibdal. Nama dia apa? Ibdal. Yang kedua, cacat ni hanya pertukaran baris sahaja. Ya. Ibdal ni maksudnya dia tukarkan huruf dengan huruf yang lain. Dia tukarkan huruf dengan huruf yang lain. Ini banyak, ya. Kadang-kadang kita tak perasan, kita baca Fatihah kita tak perasan, ataupun kadang-kadang dia baca dia sangka benda itu betul. Jadi kita sentuh sikit bab lahan. Jadi yang pertamanya lahan dalam bentuk ibdal. Ibdal ni berlaku pertukaran huruf dengan huruf lain. Contoh alhamdulillah. Ya, dia sepatutnya hak, betul. Alhamdulillah. Dia tukar dengan huruf lain jadi alhamdulillah. Itu satu. Yang kedua, ada juga ra dia tukarkan dengan ghain. Ya. Ar-Rahmanir Rahim, tapi dia baca
Ar-Rahmanir Rahim. Ditukarkan dengan ghain. Ada lagi pertukaran huruf yang berlaku. Jadi, apa hukumnya kalau sedang baca Fatihah, tiba-tiba tertukar huruf? Kita lihat kepada perbuatan dia. Kalau dia buat benda tu secara sengaja, saja dia baca. Fatihah elok dah, tapi saja nak tukar. Ya, dah 10 tahun kita baca Alhamdulillah, hari ni kita test pula baca Alhamdulillah. Dah 10 tahun kita baca Ghairil Maghdu Ar-Rahmanir Rahim, hari ni kita tukarlah pula Ar-Rahmanir Rahim. Jadi saja dia nak buat benda tu. Hukumnya jelas. Ya, dalam masalah ibdal ni, pertukaran huruf yang berlaku dalam Al-Fatihah, kalau dia sengajakan, apa hukum? Hukum dia teruk batal solat. Bukan kata batal Fatihah, batal solat dia. Sebab ini ada pertukaran huruf. Jadi batal solat kalau dia sengaja. Yang kedua, kalau tak sengaja macam mana? Tak sengaja, ya. Dia baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, silap. Jadi tak sengaja ditukarkan huruf Fatihah secara tak sengaja. Baik. Kalau tak sengaja, yang batal hanya kalimah itu. Bacaan ayat tersebut batal, tak dikira. Maka wajib diulang untuk membetulkan. Solat dia okey, solat tak ada masalah. Yang batalnya adalah apa? Bacaan Fatihah. Jadi sebagai contoh, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia terperasan ada kesilapan. Alhamdu dia baca. Tak apalah, ulang balik, betulkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Silap. Ulang balik. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi gitu. Jadi kalau kecacatan itu berbentuk ibdal, kalau sengaja, batal solat. Kalau tak sengaja, macam ramai orang, tak sengaja, dia kadang-kadang dia terlepas lidah dia, ya, maka wajib diulang untuk membetulkan. Okey, jelas. Satu lagi cacat dalam bacaan, bukan ada pertukaran, dia tak ada pertukaran. Dia hanya ubah baris. Dia hanya ubah baris saja. Tukar huruf tak ada. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Contoh. An'amtu tu ada berubah huruf ke? Huruf macam biasa. Cuma apa yang berubah? Yang berubah tu baris. Sepatutnya an'amta. Tiba dia berubah an'amtu. Ya, ataupun Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pelik. Apa berubah kat situ? Huruf okey macam biasa. Cuma yang berubah baris. Sepatutnya Alhamdu. Ataupun dia baca lagi, ya, ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim pula. Berubah huruf. Berubah apa? Baris. Ini jenis cacat nombor 2. Tadi cacat pertama tadi, dia berubah huruf. Ni jenis cacat nombor 2 dalam bacaan Fatihah. Dia tak ubah huruf. Huruf macam biasa, huruf Fatihah. Cuma baris tu dia berubah. Daripada baris atas dia ubah tak bawah. Baris atas dia ubah pergi tak depan. Baris depan. Jadi apakah hukum? Kita lihat. Ulama kata jenis cacat nombor 2 ni, cacat yang hanya ubah baris. Ya. Ulama kata apa? Lihat. Kalau berlaku perubahan makna. Kalau berlaku perubahan makna. Dia nak buat apa? Contoh, yang berlaku perubahan makna, siratal ladzina an'amtu alaihim. Contoh. Berubah. Ya, Allah beri nikmat, bukan kita beri nikmat. Jalan yang engkau beri nikmat, wahai Allah. Bukan jalan yang aku beri nikmat. Jadi berubah makna. Macam mana hukum dia? Hukum dia macam yang pertama. Kalau sengaja, batal solat. Kalau tak sengaja, batal bacaan itu sahaja dan wajib dia ulang.
Jadi siratal ladzina an'amtu alaihim. Silap. Ulang balik. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Jelas. Jelas kan insya-Allah? Okey, baik. Kalau tak sengaja? Ya, tadi kalau sengaja. Ya, ni yang berubah makna ni. Ya, cacat jenis nombor 2 yang hanya tukar baris. Kita lihat. Kalau makna berubah, kalau dia sengaja, ya, maka batal solat. Kalau tak sengaja, yang batal hanya bacaan sahaja, wajib dia ulang bacaan tersebut. Okey, jelas. Ni kalau berubah makna. Tapi kalau cacat yang jenis nombor 2 ni tapi tak ubah makna. Contoh yang tak ubah makna, dia cacat ubah baris juga, cuma makna tak berubah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil. Makna sama je. Makna sama. Dia tak berubah. Ya, segala puji bagi Allah. Walaupun kita kata Alhamdi, sama juga. Segala puji bagi Allah. Dia salah kat i'rab. Dia salah kat nahu. Ataupun dia kata apa? Ya. Yang tak berubah makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Tu yang betul. Yang salah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dah terbalik kurang huruf. Dia punya baris tu dah terbalik kurang. Jadi kalau baris berubah, makna tetap tak berubah, ya, makna tak berubah, maka kalau sengaja dia berdosa. Kalau tak sengaja tak berdosa. Batal solat ke? Tak batal. Sebab tak ubah makna. Batal bacaan ke? Tak batal. Sebab tak ubah makna. Boleh faham insya-Allah? Kita ulang sekali lagi. Ya. Baik. Jadi kecacatan yang berlaku di dalam Al-Fatihah. Cacat nombor 1. Nama dia ibdal. Iaitu pertukaran huruf. Ni dahsyat ni. Huruf Fatihah ditukar dengan huruf lain. Ini kalau sengaja batal solat. Kalau tak sengaja batal bacaan. Batal kalimah tu. Wajib dia ulang sekali lagi untuk membetulkan. Nombor 2, cacat nombor 2 adalah kecacatan yang hanya merubah baris. Hanya merubah baris. Kita bahagi kepada 2. Yang pertama ubah baris dan terubah makna. Dan yang kedua berubah baris, makna tak berubah. Okey, bagi yang pertama ni. Berubah baris dan makna berubah juga. Kalau sengaja batal solat. Seperti an'amtu. Kalau tak sengaja, batal bacaan. Wajib ulang, jadikan betul balik. Okey. Kalau berubah baris, tapi makna tetap sama, maksudnya tak berubah makna, apa jawapannya tadi? Tengok. Ya. Sengaja ke tak sengaja je, solat tak batal. Solat tetap tak batal. Macam tadilah. Konon-konon nak sambung Fatihah, dia sambung salah. Dia tak pernah sambung. Ya, bila dia sambung tu, dia pakai bantai. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki ya, sedap dia. Ya, ingat sedap dah, orang-orang belakang tahu dah. Dia ingat orang belakang tak tahu. Pergi masuk kampung kan, jadi imam, Allah. Dan kopiah dengan jubah dia, sambung Fatihah, imam besar. Tengok. Orang belakang tahu ada salah. Tapi kesalahan ni tak berubah makna pun. Kesalahan yang setakat tukar baris, tak ubah makna ni, tak batal solat. Bacaan pun okey. Cuma kalau sengaja dosa lah. Kalau sengaja dosa lah. Sebab diubah apa dalam Al-Quran. Sedap hati nak berubah, tak boleh. Ya, kalau Quran letak bagi bawah kita baca. Bagi atas. Walaupun tak berubah makna. Jadi kalau sengaja berdosa. Kalau tak sengaja tak ada dosa. Ya, tak ada dosa. Cuma digalakkan ulang balik supaya terlepas daripada dosa. Kadang dia sengaja. Jadi alang-alang kalau semayang tak batal, kita ubah je lah baris. Sedap dia. Dia kata semayang tak batal, kita ubah je lah baris.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Nirrahmanir Rahim. Dosa. Sebab sengaja. Solat okey, tapi dosa. Dosa. Nak lepas daripada dosa, betulkan balik bacaan tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau tak betulkan balik, dosa berterusan. Terusan dosa dia. Sehingga dia bertaubat. Taubat, ubah balik bacaan. Kalau tak sengaja, tak ada apa-apalah. Tak ada apa-apa. Itulah masalah yang berkaitan dengan Fatihah. Yang agak penting juga. Baik, kita masuk kepada rukun al-i'tidal. Jadi hari itu kita berhenti kat rukuk. Selepas rukuk, rukun yang seterusnya adalah i'tidal. I'tidal. Bangun daripada rukuk itu dipanggil i'tidal. Kembali kepada keadaan sebelum kita rukuk, iaitu berdiri. Kalau orang sembahyang berdiri. Kalau orang sembahyang duduk, kembali duduk. Contohnya. Baik. Dan syarat untuk sah i'tidal, apa dia? Wat-tuma'ninatu fihi. Kena ada tuma'ninah. Jadi, sami'allahu liman hamidah. Paling kurang berhenti, paling sikit, orang kata 1 saat. Qadar tuma'ninah. Bacaan subhanallah tu. Dia tak sunat baca subhanallah. Cuma qadar itu kita nak. Paling kurang dia berdiam, qadar itu. Lepas tu, baru dia boleh ke sujud. Ini bangun-bangun sami'allahu liman hamidah Allahu akbar, terus sujud. Ya, macam spring pula jadi macam tu. Ya. Apa hukum i'tidal? Tak sah. Nak sah i'tidal, biar orang kata relax. I'tidal, berhenti sekejap, lepas tu turunlah. Berhenti sekejap tu dengan qadar subhanallah. Baik, kita tahu hukum sembahyang sunat ni. Kita boleh duduk kan sembahyang sunat? Boleh, walaupun tak ada uzur, betul? Okey, boleh duduk. Kawan kita ni sembahyang berdiri. Okey, sembahyang sunat ni boleh duduk walaupun tak ada uzur. Dia nak sembahyang berdiri, baguslah, banyak pahala. Dia sembahyang berdiri. Lepas tu, lepas habis Fatihah, habis surah, dia rokok. Rokok pun daripada berdirilah, rokok berdiri. Rokok daripada berdiri. Rokok macam biasa sujud, duduk di antara dua sujud. Okey, tak apa. Okey, time rokok berdiri tu, ya, time rokok berdiri. Jadi kita rokok berdiri macam biasalah kan, bongkok kan. Cuma i'tidal tu dia buat macam mana? Ya, dia rokok tu, dia sebelum rokok dia dalam keadaan apa? Berdiri kan? Walaupun kita kata sembahyang sunat boleh duduk, tapi dia tak nak duduk, dia berdiri. Okey ya, banyak pahala. Jadi pun dia rokok. Waladdallin, amin. Rokok Allahu Akbar. Sepatutnya dia bangun sami'allahu liman hamidah. Jadi kembali kepada keadaan sebelum rokok. Apa dia? Berdiri. Yang kawan kita ni olok-olok tahu hukum fiqh. Jadi lepas dia rokok tu, dia duduk. Duduk. Atas alasan sembahyang sunat boleh duduk. Cuma saya tak duduk pada awal. Saya duduk sekarang. Nak duduk sekarang. Dia pun duduk. Dia tu, time rokok tu dia duduk. Ya, lepas rokok, duduk. Kan? Masih stay rokok tu. Lepas tu dia berkata, sami'allahu liman hamidah. Dia hanya bangun daripada, dia i'tidal, tapi dia hanya bangun dalam keadaan duduk. Sebab apa? Sebab tadi duduk kan? Dia duduk. Jadi, lepas dia duduk tu, badan dia masih bongkok sebab dia masih rokok. Lepas tu dia i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. I'tidal orang duduk. Jadi dia i'tidal dalam keadaan dia duduk. Apa jawapannya? Kita katakan dia asal awak buat macam ni. Dia katakan sembahyang sunat boleh duduk kan? Cuma saya tak duduk pada awal. Saya duduk ketika rokok. Saya dah habis rokok, okey. Cuma tak i'tidal lagi, saya duduk terus. Jadi saya i'tidal, ya, dalam keadaan duduklah. Sami'allah, macam biasa, macam orang sembahyang duduk. Jawapan dia apa? Tak sah. Sebab apa tak sah? Sebab tengok i'tidal ni. Tahu, i'tidal ni maksud dia kita kembali kepada keadaan ni yang sebelum rokok. Apa keadaan kawan ni sebelum rokok? Berdiri.
Jadi dia kena kembali dalam keadaan berdiri lah. Lepas tu nak duduk ikut suka hati ya. Kembali tu biar dalam keadaan berdiri. Dia katakan sembahyang sunat boleh duduk. Itu kita tak pertikaikan, Syekh. Tak ada masalah. Tapi tengok definisi i'tidal ni apa dia? Kita kena kembali kepada sebelum rokok. Ya, ketika itu sebelum awak rokok, awak masih dalam keadaan berdiri. Jadi awak kena kembali pun dalam keadaan berdiri. Lepas tu nak duduk, silakan. Kalau nak kembali i'tidal duduk sebelum rokok. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nak duduk dia pun duduk sebelum dia rokok. Dia duduk. Lepas tu dia rokok dalam keadaan duduk. Allahu akbar. Baru boleh sami'allahu liman hamidah dalam keadaan duduk. Sebab sebelum dia rokok dia sudah pun duduk. Itu. Kita kena peka kat situ. I'tidal ni adalah kita rokok. I'tidal ni kita kembali kepada keadaan sebelum rokok. Kalau sebelum rokok kita berdiri, kembali dalam keadaan berdiri. Kalau sebelum rokok kita duduk, kembali dalam keadaan duduk. Kena ingat di situ. Baik. Nak azan? Teruskan. Azan. Baik. Iaitu tuma'ninah. Okey, jelas. I'tidal jelas. Dan kemudian dia sujud. Sujud wa tuma'ninah. Sujud, untuk sahkan sujud ni kena memenuhi beberapa syarat yang ulama sebut. Antara syaratnya yang disebut dalam kitab ni, apa dia? Sujud. Selepas kita i'tidal, kita nak ke sujud, pastikan kita turun tu memang untuk sujud. Jangan kita turun untuk benda lain. Ataupun turun daripada i'tidal kerana benda lain. Tak boleh. Jadi sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Tiba-tiba tebuan datang depan dia. Dia pun nak elak daripada tebuan. Dia pun turun. Dia turun. Sampai ke bawah dia turun. Lepas tu dia kata, alang-alang aku buat sujud. Boleh ke? Tak boleh. Sebab dia turun tu bukan kerana sujud. Dia turun tu kerana nak elak daripada sesuatu. Nak elak daripada sesuatu. Jadi biar turun tu khalis hanya untuk sujud. Itu syarat pertama untuk sah sujud yang akan dia lakukan. Syarat nombor 2 disebut dalam kitab ni, iaitu tuma'ninah fi. Ketika kita sujud, kena tuma'ninah juga. Kena ada tuma'ninah. Iaitu berdiam seketika qadarnya subhanallah. Ya. Syarat nombor 3 apa dia? Syarat nombor 3 untuk sah sujud kita, cuma tak disebut dalam kitab ni, kita nukil supaya sempurnakan faedah. Syarat nombor 3 untuk sahkan sujud, kepala kita kena letak ni, kepala ni. Kepala kena letak. Tak cukup sentuh. Beza letak dengan sentuh. Ada orang tu, kita biasa sujud memang letak kepala. Jarang orang sujud sentuh kepala, jarang. Sujud ni letak kepala. Apa maksud letak kepala? Kita letaklah. Kalau kita takdirkan ada kapas di bawah dahi tu, kapas tu akan terkempis sebab beratnya kepala. Itu maksud kita letak kepala tu. Ada orang, dia tak letak kepala. Dia hanya nak sentuh kepala dia dengan sejadah. Sayang benar dahi dia. Orang semayang ni, Allah dah jadikan sujud 2 kali tu supaya lebih tawaduk. Supaya lebih merasa rendah diri, hina diri. Tiba-tiba dia tak nak benda tu. Dia letak, dia sentuh je kepala. Sentuh kepala macam mana? Setakat rasa bulu sajadah. Letak kepala tu, sipi-sipi. Rasa bulu sejadah tu okey dah. Tak letak pun. Rasa bulu tikar tu okey dah. Yang penting sentuh dengan dahi saya. Ada pun letak saya tak nak. Takut hitam dahi ni. Faham? Orang jadikan sujud 2 kali tu supaya dia hitam dahinya.
Ya. Supaya takut kita nahi. Ya, jangan takut. Sebab itu rukun solat, ya, rukun solat. Nak jaga dahi tak jaga dahi, selain solat tak apalah. Ini satu-satunya ibadah dahi letak atas lantai. Tak ada ibadah dahi letak kat lantai melainkan solat. Tu kena jaga solat. Solat ni memang satu ibadah yang memang kita hina. Anggota paling mulia kat badan kita, kita hina dalam solat. Letak kat bawah. Tempat kita pijak. Ibadat lain tak ada. Tak ada letak kat lantai, tak ada. Kalau haji tu letak kat Hajarul Aswad tu tak, cium je. Tak, ni solat hanya satu-satu ibadah yang letak kepala di lantai tempat kita pijak. Tiba-tiba kawan kita ni tak nak letak. Dia buat apa? Dia sentuh cukup dah. Tak boleh, tak sah. Dahi kena letak. Itu syarat nombor 3 supaya sah sujudnya. Kalau setakat sentuh-sentuh, rasa-rasa bulu kapet, rasa bulu sejadah, tak boleh. Tak sah, tak sah. Baik. Dan yang keempat, kalau anggota lain, kalau orang tanya, kalau anggota lain macam mana? Kena letak ke cukup sentuh? Ya, anggota lain. Macam dahi tak? Ulama kata anggota lain tidak seperti dahi. Anggota lain kalau sentuh pun tak apa. Tapi boleh ke buat? Macam terbang kan? Sentuh sikit je. Sentuh. Sipi-sipi je. Tangan tu dia sentuh sikit je. Dia sentuh bulu. Dia boleh buat macam tu. Tak apalah dari segi hukum fiqahnya, tak apa. Tapi dahi kena letak, tak boleh sentuh. Ya. Anggota lain nak sentuh, ikutlah. Tapi tak ada pahala lah, kurang pahalanya. Baik. Tapi kesemua anggota wajiblah letak, ya. Ketika sujud, kesemua anggota wajib, ya, disentuhkan dengan lantai ataupun tempat kita sembahyang. Jadi dah berapa syarat tadi dah? Turun untuk sujud, tumakninah di dalam sujud. Yang ketiga, letak dahi bukan sentuh. Yang keempat, hendaklah kita sujud menggunakan 7 anggota kita. Siapa-siapa ada 7 anggota, ketika sujud wajib guna 7 anggota di dalam sujud. Tak boleh dia nak kecualikan, tak boleh. Hari ni saya nak test sujud pakai 6 anggota je. Apa anggota dia tak nak? Dia pakai satu tangan. Satu tangan dia tak nak pakai, tak belakang. Tak sah. Sujud tak sah. Pakai semua anggota yang dia ada. 7 lah. Ya. Jangan kurangkan. Kalau kurangkan dalam keadaan anggota tu ada, anggota tu tak sakit, maka sujudnya tidak sah. Ya. Tapi kalau orang tu ada uzur, tak apalah. Ada uzur, tak apa. Macam orang solat duduk. Kan? Orang solat duduk atas kursi. Ataupun duduk di bawah, dia tak boleh nak sujudkan kepala. Kalau dia turunkan kepala ke bawah, darah tu naik ke kepala. Jadi pengsan nanti. Jadi dia setakat sujud isyarat sahaja. Dia rokok macam ni dan dia sujud bawah sikit. Jadi dahi tak letak. Boleh ke? Sah. Itu dia ada uzur. Tangan pun tak letak kat bawah sebab ada uzur. Sebab memang tak boleh bongkok. Kalau ada uzur, beberapa anggota tak disyaratkan letak. Macam orang sembahyang atas kursi, dia letak apa kalau sujud? Dia hanya pakai apa? Sujud ni 7 anggota. Dahi 1, 2 tangan dah 3, 2 lutut dah 5, 2 kaki tu 7. Okey, kalau orang sembahyang duduk, dia sujud pakai apa? Memang dia tak boleh sujud kat bawah lah. Kalau dia boleh sujud kat bawah, dia kena sujud. Tapi kalau dia tak boleh sujud, dia pakai apa? Dia tak apa anggota kalau dia sujud? Dia hanya pakai kaki sahaja. Yang dia letak kat bawah kaki je disentuh kat bawah. Kat kapet tu disentuh apa? Kaki. Yang lain tangan, lutut, dahi, semua duduk atas. Tak sentuh. Hanya sebagai isyarat. Itu tak apa, tu ada uzur. Ni yang boleh sujud macam biasa, kena letak semua anggota tersebut. Okey, baik. Dah berapa dah? Dah 4. Yang kelima, syarat untuk sah sujud kita ni pastikan kita punya belakang lebih tinggi daripada kita punya depan. Maksud belakang depan ni, belakang tu maksud dia punggung dan pinggang kita lebih tinggi daripada depan kita. Apa maksud depan?
tiga benda ni. Punggung dan pinggang lebih tinggi daripada kepala kita, lebih tinggi daripada bahu kita, lebih tinggi daripada tangan kita. Ni. Jadi kalau biasa kita tengok orang sujud macam tu lah. Kan? Tengok orang sujud, apa yang tinggi, belakang tu tinggi. Jadi dia lebih tinggi daripada apa? Kepala dia kat bawah. Bahu dia kat bawah, tangan dia kat bawah. Betul lah tu. Tu syarat sah sujud. Tapi kalau salah satu daripada tiga ni dia lebih tinggi daripada punggung dan pinggang, tak sah sujud. Contoh sembahyang atas tangga. Sembahyang atas tangga. Jadi dia sujud, dah masjid penuh, ruang utama penuh, ruang tak utama penuh, jalan pun penuh, tinggal tangga je. Ya, dia tak ada tempat dah. Dia pergi kat tangga, dia sembahyang. Apa yang terjadi? Ketika nak sujud, ketika berdiri, rokok boleh dia cover. Faham? Tapi time sujud, kan tangga naik macam ni. Jadi time sujud apa? Kaki dia tangga nombor 1. Lutut dia tangga nombor 3. Tangan dia dah naik tangga nombor 4. Kepala dia naik tangga nombor 5. Jadi cicak kobeng lekat kat situ. Tentu. Tak sah. Sebab apa? Sebab dia punya bahu, dia punya kepala, dia punya tangan lebih tinggi daripada punggung pinggang duduk bawah tu. Punggung pinggang tu duduk tangga nombor 3. Ya dia tangan, kepala semua tak tangga nombor 5. Mana boleh? Tak sah. Dia kata, alah ustaz, kita takdirkanlah kalau tangga tu lurus. Oh sedap. Kita takdirkan kalau tangga tu lurus. Kan jadi tinggi je. Dalam semayang, dia kena real. Tak boleh takdir. Dia kena memang jadi betul-betul. Dia tak boleh takdir. Kalau awak mampu buat, awak rendahkan tangga tu sekarang, baru sujud. Ya, dia tak boleh takdir. Dia kata kalau kita takdirkan, kalau tangga tu jadi sama, jadi memang punggung akan tinggi. Tak apalah. Tu pandangan awak. Betul? Dia tak sah. Dia tak sah. Dia kena real. Realiti dia memang kita tengok punggung dan pinggang lebih tinggi daripada 3 benda. Tinggi daripada kepala, tangan dan bahu. Ataupun dia sujud kat bawah macam biasa, sembahyang atas kapal. Kan? Dia sujud, cuma tangan tu dia pegang kapal punya tepi tu. Jadi kepala kat bawah, tangan kat atas, punggung macam biasa. Jadi tangan ni lebih atas daripada tahap punggung sebab dia pegang besi tu. Takut meleret jatuh macam ni, jatuh macam ni. Jadi dia pegang. Sujud macam tu. Tak sah. Dia mampu je sujud macam biasa. Baik. Terus, berapa dah? 5. Syarat nombor 6. Syarat nombor 6. Kecuali ulama kata orang yang hamil. Orang perempuan yang mengandung. Orang perempuan yang mengandung. Dah sampai 8 bulan, 9 bulan. Nak tunduk pun tak boleh dah. Ya. Kalau sembahyang tu, nak sujud macam orang biasa tu, terkepit perut. Terberanak macam tu juga. Kat situ juga terberanak. Jadi macam mana ulama kata? Sebab dia tak boleh nak letak kepala kat bawah. Kalau boleh letaklah kan. Kalau tak boleh macam mana? Sebab ni memang kembar 3 orang, 4 orang kembar ni. Ya. Terus kembar 4 orang. Masya Allah. Ada je orang kembar 10 orang. Keluar tu macam kecil-kecil macam tu. Besar jadi kelingking. Ya. Jadi nak sujud tu tak boleh punggung, nak atas daripada bahu, kepala tak boleh. Dia sembahyang macam biasa. Cuma nak sujud tu. Ulama kata apa? Bagi orang yang hamil macam ni, yang mana kepala dia rukuk tangan dia apa semua dia tak boleh nak letak kat bawah lah, terutamanya kepala. Tak sampai ke bawah. Kan kepala wajib letak kat bawah kan ketika sujud. Orang hamil tak boleh, yang 8 bulan 9 bulan ni. Jadi ulama kata kalau tak boleh nak sentuh lantai, datangkan bantal. Bawa mari bantal. Cuba kita takdirkan. Kita tanya dia, awak kalau sujud atas bantal ni boleh kempes tak? Boleh ya Ustaz. Sebab saya tak boleh sampai kat lantai, cuma kalau letak bantal, kita boleh sujud atas bantal. Bantal ni boleh kempes. Kalau macam tu, wajib letak bantal. Sujud atas bantal. Ganti lantai. Tak boleh letak kepala atas lantai, gantikan dengan bantal. Tapi, kalau dia kata, alah, kalau datangkan bantal pun tetap saya letak je kepala. Memang tak kempes bantal tu.
Memang saya tak boleh bengkok dah badan ni, memang tak boleh dah. Ya, datangkan bantal pun kepala tetap tak sampai. Kalau macam tu cukup setakat isyarat. Macam orang semayang duduk. Rokok ni macam biasa, rokok berdiri, semayang berdiri, rokok berdiri. Cuma duduk nak sujud tu tak boleh. Tak boleh. Tak boleh sampai ke lantai. Apa jawapan, apa dia punya solusi dia? Ulama kata, datangkan bantal, letak bantal. Sujud atas bantal, kempeskan bantal. Kalau boleh, letak bantal, wajib. Tak boleh kita pakai isyarat lagi. Tapi kalau tak boleh bantal, dia kata kalau bantal pun saya tetap kepala tak kena juga. Perut dah besar ni. Kalau macam tu, cukup buat isyarat. Duduk dan isyarat saja sujud. Duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Duduk di antara istirahat, lepas tu bangun ke rakaat yang seterusnya. Itu dia punya solusi, cara dia. Dia bukan kalau asal tak boleh kepala tak boleh kena lantai, kira sujud pakai isyarat. Nanti dulu. Kalau boleh kempeskan bantal, sujud atas bantal. Kalau tak boleh, barulah sujud pakai isyarat. Baik. Dah berapa dah kita? 5. Yang keenam, pastikan sujudnya, pastikan jangan sujud di atas pakaian sendiri. Jangan. Pastikan jangan sujud di atas pakaian sendiri. Dengan ibarat yang lain yang selalu kita dengar, jangan sujud di atas perkara yang bergerak dengan pergerakan dia. Itu ibarat yang kita selalu dengar kan. Jangan sujud di atas benda tu bergerak kalau kita bergerak. Jangan sujud atas tu. Contohnya apa? Selendang ni. Nak sujud, kita letak macam ni je. Sujud. Bangun. Sujud, kita letak lagi. Sujud lagi. Lepas tu bangun. Tak sah. Nak sujud atas selendang, buka terus. Tak depan terus. Sujud. Tak ada masalah. Tapi kalau pakai lagi macam ni, nak sujud letak, tarik balik. Nak sujud letak, tarik balik. Tak sah. Sebab dia sujud di atas benda yang bergerak dengan pergerakan dia. Betul? Sebab selendang ni bergerak apabila kita bergerak. Kita naik, dia pun naik. Kita turun, dia turun. Macam setengah orang dia pakai kopiah tutup dahi habis. Nampak kening. Setengah orang lagi teruk, kening pun tak nampak. Empat mata je. Jadi apabila dia sujud tu, dia sujud atas kopiah dia. Tak boleh. Sebab kopiah ni bergerak dengan pergerakan kita. Kita bangun, dia bangun, kita terbang. Dia terbang, kita duduk, dia duduk. Ikut sekali, tak boleh. Kalau perempuan yang pakai niqab tu, yang tutup, nampak mata je. Kan? Kalau nak semayang macam mana? Dia kena angkat dahi tu. Dahi tu dia kena angkat. Dia tak boleh stay tutup macam ni. Ya? Dia kalau pakai hitam semua tu, nampak mata je tutup. Habis dahi pun tutup. Kalau semayang macam tu, sah terus. Sebab dia mana pakai tekung kat luar. Cuma tekung warna hitam. Dah jadi macam tekung dah perempuan tu. Tapi kalau nak sujud dalam solat, dia kena angkat dahi. Dahi tu kena angkat. Dahi kena letak. Dahi kena letak. Jangan dia sujud atas dia punya, tudung dia tu. Tak boleh. Sebab tudung dia tu bergerak dengan pergerakan dia. Dengan ibarat yang lebih senang, jangan sujud di atas pakaian sendiri. Ibarat lebih senang. Jangan sujud di atas pakaian sendiri. Oleh sebab itu, ada orang tanya, kalau dia semayang, perempuan kalau semayang, kan dia pakai terkung. Jadi nak sujud tu, terkung tu berkembang. Berkembang. Jadi dia sujud atas terkung sendiri. Terkung tu macam jadi alas lapik untuk dia sujud. Sebab dah berkembang sendiri kan. Allah. Sah ke tak? Tak sah. Sebab tu sujud atas pakaian sendiri. Tapi kalau sujud atas pakaian orang, sah. Sujud tu okey. Walaupun benda tu bergerak, tapi bukan dengan pergerakan dia. Pergerakan kawan tu lah. Pergerakan dia pula. Ya. Sujud atas pakaian orang tak apa. Sah pertama tu perempuan. Saf kedua perempuan. Jadi perempuan saf kedua ni, semua tu pakat sujud atas terkung saf pertama. Sebab saf pertama tu turun sujud, kembang semua terkung. Masya Allah. Terima kasih. Yang nombor 2 ni sujud atas terkung saf pertama. Saf pertama nak bangun tak boleh. Sujud. Panjang pula nombor 2 ni sujud. Allah, khusyuk now.
Sedap pula terkung 500 harga dia. Terkung harga 500. Terkung harga 600, 700. Terkejut lah. Sedap weh, kain ni sedap ya Allah. Lebih khusyuk. Cakap subhan tu Allah, masuklah hati. Relax tu orang punya. Yang duk sedap ikut suka hati. Bangun cepat sikit. Ya? Jadi sah tak sujud dia? Sah. Sebab apa? Ni bukan atas pakaian. Betul atas pakaian, betul akan bergerak dengan pergerakan orang, tapi dia bukan pakaian kita. Nak kata kat sini, sujud dia sah. Sebab sujud yang tak sah, sujud atas pakaian sendiri, itu yang tak sah. Kalau sujud atas pakaian orang lain, sah. Bukan kita kata boleh sujud. Ya. Kalau dalam semayang tu dah macam tu, sujud je lah. Macam mana? Kalau boleh elak, tak apa elakkan je lah. Boleh tepis apa ni, ketepikan. Kawan depan tak marah lah. Setakat sujud kan. Dapat pahala juga dia. Tak marah. Jadi bukan ertinya kita kata, ni pakat-pakat sujud atas terkung orang. Tak boleh. Dah ada orang punya. Lepas ni pakat sujud ambil terkung orang lain tak depan. Tak boleh lah. Ya, nak katanya situ sah sebab kita sujud bukan atas pakaian kita. Kalau sujud atas pakaian kita, itu yang tak sah. Okey, jelas. Itu sebab kadang-kadang kita sujud di atas perkara yang bergerak dengan pergerakan kita, tapi tetap sah sujud kita sebab bukan pakaian. Contoh semayang atas katil. Katil ni dah 10 tahun dah beli. Semayang Allahu Akbar. Time rokok tu rek bunyi. Nak sujud rek bunyi. Memang dia bergerak. Setiap kita bergerak dia pun rek bunyi juga. Maklumlah katil 10 tahun. Jadi sah atas semayang kita ni, kita sujud di atas benda yang bergerak dengan pergerakan kita. Sah. Sebab apa? Sebab itu bukan pakaian. Itu bukan pakaian. Ya, itu bukan pakaian. Jadi bukan secara itlak. Apabila sujud di atas perkara yang bergerak dengan pergerakan kita, terus tak sah. Tidak. Kita lihat dulu. Kalau itu pakaian kita tak sah. Tapi kalau benda yang bergerak dengan pergerakan bukan pakaian kita, sah juga sujud. Contoh pakaian orang lain. Ataupun bukan pakaian langsung. Seperti solat atas katil. Seperti solat atas katil. Baik. Dan syarat yang terakhir sekali untuk sah sujud, iaitu pastikan daripada 7 anggota sujud ini, 1 wajib dibuka, iaitu dahi. Dahi wajib kita buka. Kalau kita tutup semua dahi dan kita sujud, tak sah. Tak sah. Dahi je wajib buka. Anggota lain nak tutup tak ada masalah. Tapi dahi wajib kita buka. Kalau buka setengah lagi tertutup dengan rambut panjang. Ataupun tertutup dengan pakai kopiah sengit. Lepas tu dia sujud. Dahi kena tak? Kena. Tapi yang kena hanya sebahagian dahi, bukan semua. Sah tak sujud dia? Sah. Yang penting kena sebahagian. Tak kena semua, kena sebahagian. Anggota lain nak tutup, tak ada masalah. Tangan, nak semayang pakai sarung tangan tebal, tak ada masalah. Nak semayang pakai sarung kaki, stokin, tak ada masalah. Tapi lutut janganlah buka, memang kena tutup. Kalau buka lutut memang tak semayang jawapannya. Kalau buka lutut memang tak semayang. Jawapan dia tak adalah semayang. Tutup aurat. Baik. Nak katanya dahi sahaja wajib dibuka, lutut wajib ditutup, anggota lain boleh buka, boleh tutup. Cuma nak pahala banyak, tangan dan kaki buka ketika solat. Jangan kita pakai sarung tangan ataupun stokin. Ya. Kalau ada uzur, tak apa, tak kurang pahala. Contoh orang ni dia memang sejuk, kalau buka bergetau kaki dia, masuk angin terus. Ya. Tak apa. Semayang saja pakai stokin, pakai sarung tangan dan pahala tetap sama, tak kurang. Sebab ada uzur. Yang pahala kurang ni kalau tak ada uzur, tiba-tiba pakai stokin, pakai sarung tangan. Macam orang semayang pakai baju berenang. Baju berenang kan ditutup semua tu dengan kaki-kaki jadi kaki dolphin.
Kaki apa? Kaki itik jadi. Jadi nak sembahyang dia malas nak buka baju berenang tu sebab dia ketua ajar orang berenang. Ya, anak murid dia semua pergi sembahyang, dia seorang. Sembahyang pakai baju ikan. Allahu akbar. Bismillah. Kat tepi laut. Sembahyang dia sah, tak ada masalah. Sebab tu aurat, okeylah. Laki aurat dia lah apa ni, di antara pusat dengan lutut dia. Tapi huduh nampak dia sembahyang pakai kaki itik. Kan? Yang lebih baik buka. Kaki jangan tutup, tangan jangan tutup. Sunat dia buka. Ini kurang pahala. Sembahyang macam tu kurang pahala. Baik. Ulama kata sembahyang pakai baju ketat apa hukum dia? Yo, pakai baju ketat. Laki tu sembahyang memanglah aurat dia bersul lutut, tapi dia punya selajin tu ketat. Sampai boleh membentuk. Yang perempuan pun sama juga. Pakai baju ketat dalam sembahyang. Tapi aurat dia tutup. Baju ketat dia warna hitam. Tak nampak lah warna kulit. Tapi ketat membentuk badan. Bagi lelaki yang sembahyang pakai baju ketat, maksud saya ketat di sini adalah tempat kawasan tutup aurat tu. Di antara pusat lutut tu dipakai pakaian ketat. Kalau kawasan lain tak apa, pakai baju fit kan. Betis nampak fit, tak apa. Tak ni kawasan aurat tu kalau fit nampak ketat. Tu apa hukum dia? Hukum dia khilaful aula. Yang aula jangan buat macam tu. Sembahyang sah sebab itu aurat. Hukum dia khilaful aula. Ada setengah kata makruh. Kalau perempuan, aurat dia tutup betul. Tapi pakai baju ketat, dia sembahyang seorang lah. Tak sembahyang depan orang lelaki. Kalau sembahyang depan orang lelaki, haram jadah. Tak boleh, haram. Haram, tak boleh. Ini sembahyang seorang-seorang dalam bilik. Pakai baju ketat. Membentuk. Hukum dia ulama kata makruh yang sangat dahsyat. Dekat-dekat sampai haram. Dia tak sampai haram lagi tau. Tapi makruh yang sangat dahsyat. Dekat-dekat nak sampai haram dah. Sebab itu tak aurat. Kalau tu aurat, haram terus. Ya. Sebab dia menghadap Allah SWT dalam keadaan tidak beradab. Tidak apa? Tidak beradab. Ya. Menampakkan bentuk. Baik, itu sebab ulama kata apa hikmah tutup auratnya, padahal Allah nampak je pun dalam sembahyang aurat. Tutup macam mana pun Allah nampak je aurat. Tapi wajib tutup supaya sah sembahyang. Ulama kata supaya jaga adab dengan Allah SWT. Jaga adab dengan Allah SWT. Jadi kalau hamba tu tutup, maksudnya hamba tu sedang meraihkan adab, usaha untuk melakukan beradab dengan Allah. Baik. Itulah 7 syarat untuk sah sujud kita. Ya. 7 syarat untuk sah sujud kita. Yang terakhir, habislah. Syarat sujud dah habislah. Kita pindah yang seterusnya. Apa dia? Wal julus baina sajdatain. Wal julus baina sajdatain. Baik. Iaitu lepas kita sujud, kita wajib duduk di antara 2 sujud. Wajib duduk di antara 2 sujud. Untuk sah duduk di antara 2 sujud, apa dia? Tumakninah. Kena ada apa? Tumakninah. Jadi kesimpulan dia, rukun yang perlu ada tumakninah 4. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Dia berderet macam tu. Lepas rukuk kena ada tumakninah, i'tidal ada tumakninah, sujud ada tumakninah, duduk di antara 2 sujud ada tumakninah. Ini saja 4 rukun yang perlu ada tumakninah. Baik, dan untuk makluman, kita berhenti setakat ni dulu. Kita berhenti sini. Wat tasyahudul akhir. Nanti kita sambung pula. Baik. Jadi rukun sembahyang yang 13 yang disebut dalam kitab ni ataupun 17, kesemuanya adalah rukun yang panjang. Kecuali ada 2 rukun pendek di dalam solat. Rukun pendek dalam solat ni kita baru sahaja kita baca sebentar tadi, iaitu i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. I'tidal dan duduk di antara 2 sujud dikira rukun pendek. Selain daripada i'tidal,
dan duduk di antara dua sujud dikira rukun panjang. Maksudnya apa? Kalau rukun panjang ni kita boleh panjangkan. Nak rukuk setengah jam silakan. Nak berdiri sejam silakan. Nak sujud 40 minit silakan. Sebab tu rukun panjang. Tapi kalau tang rukun pendek, jangan panjangkan. Apa rukun pendek? Dua dalam solat. Pertama i'tidal dan yang kedua julus bainas sajdatain, iaitu duduk di antara dua sujud. Ini jangan panjangkan. Ini i'tidal 40 minit. Bukan sembahyang tasbih pun. Sembahyang tasbih tak apalah dimaafkan. Tak, ni bukan sembahyang tasbih. I'tidal lama. Alasan khusyuk. Tak ada. Bukan khusyuk tu. Ya, batal sembahyang. Ataupun duduk di antara dua sujud, dia pergi baca segala doa yang dihafal. Mana boleh? Tu rukun pendek. Rukun pendek kita kena pendekkan. Okey, kita nak bagi ukuran. Kalau dia lebih daripada batasan tu batal. Sebab dia rukun pendek kan? Kita pendekkan. Pendek setara mana tu? Pendek setara mana? Ya. Kalau i'tidal, dia rukun pendek. Kalau dia panjangkan batal. Panjang macam mana tu? Cuba bagi sikit dia punya batasan tu. Okey. I'tidal ni kan ada doa, betul? Tidak ada doa. Sami'allahu liman hamidah. Doa dia apa? Rabbana lakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ya. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Tambah lagi. Ahlul thana'i wal majd. أحق ما قال العبد وكنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Setakat tu doa dia. Doa dia setakat tu. Lepas habis doa, kita bagi masa dan peluang kepada dia kadar bacaan surah Al-Fatihah. Kita baca surah Fatihah lebih kurang 20 saat. Lepas dia habis baca doa dan dia masih berdiri, tengok kalau dia lebih 20 saat. Setelah habis baca doa tu, kita bagi peluang lebih kurang 20 saat pada baca Fatihah. Kalau dia berdiri lebih juga, ya, contoh dia berdiri 30 saat, batal solat dia. Batal. Jadi lepas dia baca doa, kita bagi peluang masa baca Fatihah. Dia tak baca Fatihah pun, masa baca Fatihah tu dia boleh berdiri lagi lepas baca doa. Tidak. 11 saat, 2 saat, 3 saat, 4 saat, sampai 20 saat tak sujud lagi, batal solat dia. Ya. Okey, itu i'tidal. Kalau duduk di antara dua sujud, apa dia kata? Ni rukun pendek juga. Okey, duduk di antara dua sujud pun ada doa. Apa doa dia? Ada 3 doa. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahumma ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Ada satu lagi. Rabbi habli qalban taqiyan naqiyya minasyirki bariyya la kafiran wala syaqiyya. 3 doa. Lepas habis 3 doa ni, kita bagi peluang kat dia masa seperti kita baca tasyahud akhir. Tapi tasyahud akhir yang paling pendek lah. Lebih kurang kita contoh, kita kata baca tasyahud 10 saat kita kata. Okey, lepas awak habis baca doa, awak ada peluang 10 saat lagi nak duduk. Nak duduk, apa dia? Di antara dua sujud. Kalau awak duduk juga dah lebih 10 saat, batal solat. Ya, jadi dia ada batasan. Ya, kalau ada orang tanya, tadi doa i'tidal, ni doa duduk di antara dua sujud. Kadang-kadang ada orang baca lambat, betul tak? Doa i'tidal tu ada orang baca lambat. Ada yang baca cepat. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyiban, cepat dia baca. Habis cepat. Ada yang baca lambat. Rabbana lakal hamd hamdan katsiran thayyib. Lambat. Jadi macam mana? Ikut masing-masing punya bacaan. Yang penting lepas habis doa yang dituntut jangan lebih 20 saat kat i'tidal.
Dan duduk di antara rujuk yang lepas habis doa yang dituntut, jangan lebih qadar baca tasyahud. Tasyahud paling ringkas. Lebih batal solat. Adapun rukun lain, ya sujud, rukuk, berdiri, setengah jam, sejam pun tak ada masalah. Sebab dia rukun panjang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jadi setakat itu dulu untuk pengisian kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat kefahaman yang jelas dalam pengajian kita pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah berkati perhimpunan kita pada malam ini dan beri taufik dan inayah untuk kita amalkan dan sampaikan kepada mereka yang tiada. Sudahi majlis dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arzuqna min al-'uquli wa farha min al-a'mali azkaha min al-adhani asfaha wa min al-akhlaqi atyabaha wa min al-arzaqi ajzalaha wa min al-'afiyati akmalaha wa min ad-dunya khayraha wa min al-akhirati na'imaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.